إلى يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر الله تمم بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا رب. Saya hormati dan iman barisan EJK Surau, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama di dalam kuliah maghrib. Dan saya mohon maaf kerana lewatan kerana jam hujan tadi. Ada sedikit banjir kilat di kawasan saya. Pada kuliahnya bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi diketemukan kita pada malam ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih lagi sambung pengajian atau perbincangan kita di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengenai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, secara umumnya kita sebagai seorang Islam mengetahui bahawa zikir itu satu perkara yang baik, perbuatan yang dituntut oleh syarak, perkara yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita melakukan. Tetapi oleh kerana keadaan kita sibuk ataupun oleh kerana kita tidak mengetahui kelebihan-kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mula kita melupakan zikir tadi. Kita tak buat zikir kerana kita kesibukan. Selepas solat terus kita bangun daripada tempat duduk pergi buat kerja. Sedangkan selepas solat ada disuruh oleh Nabi SAW zikir selepas solat. Ataupun kita ni terlalu memandang remeh tentang perkara-perkara zikir tadi. Sedangkan Nabi SAW sebut hati kita ni akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Kalau besi berkaratnya tak boleh pakai. Hati kita berkarat kerana banyak dosanya. Cara melembutkan hati kita yang berkarat tadi, kalau besi, cara melembutnya ditempah dia, dibakar dia, dibuang karat-karat. Adapun manusia seperti Nabi SAW, jika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak kena tanam dalam kehidupan kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Sama ada sembahyang baik yang dibagi fardu, sama ada zikir baik yang dibagi sunnah, mesti ada dalil ataupun ada hujah, bukti yang mengatakan perbuatan kita disokong oleh syarak. Soalan lagi sekali, setiap amalan ibadat kita dalam Islam dia ada sandaran. Sembahyang baik, puasa baik, ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh terjadi dengan kita reka-reka buat sendiri, kecuali ada hujah daripada Nabi SAW ataupun hujah daripada Al-Quran Al-Karim ataupun hujah daripada alim-alim ulama yang mengerti antara hadis-hadis Nabi, yang mengerti
Al-Quran, tafsir Al-Quran dan sebagainya. Barulah perbuatan kita tadi kita rasa puas hati, tidak akan melencong jauh daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita berfikir secara logik, hanya ada satu fahaman. Di tempat saya dulu, di Subang dulu, sekarang masih aktif lagi. Satu fahaman yang menggunakan Quran dan menolak hadis. Dia sebutlah fahaman Ashabul Kahfi ataupun fahaman Tuhan apa Tuhan Ibrahim apa. Dia mengajar Quran dan dia mengajar kitab Bible. Ini masih lagi berluasa. Kita ingat dulu 5 tahun dulu, 10 tahun dulu kita dapat report, tetapi dia masih lagi berluasa secara senyap. Ajarannya ajaran logik akal. Dia logik akal. Ghaibiyah ataupun perkara-perkara gaib dia tidak percaya, sehingga hadis-hadis Nabi SAW dia tidak percaya. Dia mengatakan hadis Nabi boleh direka-reka. Mustahil seseorang yang ingat hadis-hadis Nabi yang puluhan tahun dulu, ratusan tahun dulu, dan ingat sampai sekali, yang mustahil. Dia menggunakan ayat Quran yang kita baca, juga tafsir yang dia tafsir sendiri, kemudian dia bergantikan dengan bacaan-bacaan kitab Kristian, kitab Bible dan sebagainya. Diberluas. Saya pesan pada diri sendiri, kita ada anak-anak, kita ada rakan-rakan kita, berwaspada sekarang ini apa ilmu tanpa sempadan, maklumat tanpa sempadan. Kadang-kadang melalui WhatsApp dia dakwah kita, kadang-kadang melalui Facebook, kadang-kadang melalui dia masuk kedai, dia jumpa secara individu, dia buat satu pertanyaan yang kita tak boleh jawab secara betul kerana kita ni kadang-kadang tak sempat cari dalil, tidak sempat mencari bertanya orang. Di antara fahaman-fahaman dia yang kita dapat tahu, sebab saya dapat tahu dari kawan kita bekas daripada pengurusi surau atau pengaruh kefahaman orang yang baik, minat kepada agama, cuma latar belakang agama dia tak ada, minat tu ada, menyebabkan ada apabila ada sesuatu fahaman yang boleh mengiyakan fikiran dia, dia mudah percaya. Sekarang dalam keadaan disiasat, terdapat di dan sebagainya. Mudah-mudahan dia ni tidak tergolong daripada golongan sesat. Dia mula tak sembahyang di surau karena logik akal. Sembahyang surau tidak berapa khusyuk. Tempat kita ada abang, tempat kita ada tu imam, rakan kita ada kawan kita, khusyuk kita tidak 100%. Tetapi sembahyang di rumah kita dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu datang hujah. Kemudian hujah dia lagi yang kita dapat tahu mengenai sunnah Nabi. Dia kata sunnah Nabi semua orang boleh buat. Kalau orang tak boleh buat, tidak dipanggil sunnah. Di antaranya jagung kepada dia lagi. Dia kata kenapa kamu simpan jagung? Dia kata sunnah Nabi alaihi wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sunnah orang boleh buat semua. Kalau kamu berjagung, sedangkan perempuan tak ada jagung, mana sunnah bagi perempuan? Logik fikiran kita percaya, lewat kita percaya. Sedangkan ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis jelas kepada kita bagi tahu ini kita percaya hadis. Kita kata kalau kamu tak percaya hadis, kamu tak percaya Quran. Kerana Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sama bawa hadis, orang yang sama bawa Quran. Dia kata tak, Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra. Percaya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran dan kami menjaga. Kau lihat hujannya akan menyayankan. Kita bagi hari dia tidak percaya. Sedangkan dalam Quran berkali sebut wa ma atakum rusul fakhuzu. Apa yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam dan kamu ambil. Sekiranya kamu tidak nak pakai hadis, ayat yang tak kawan. Kita tanya macam tu, dia tak boleh. Quran bukan, ada kata Quran bukan magic, Quran adalah logik. Kalau logik, kiamat tidak berlaku. Ini satu fahaman yang kita nampak biasa saja. Tetapi dia melibatkan akidah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara keimanan kita kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Nabi alaihi wassalam, percaya kepada malaikat. Kalau
Kalau salah satu rukun iman yang kita amalkan 6 perkara tadi, 1 dia tolak, 5 lagi kita pakai, hancur keseluruhan. Iman dia tidak macam matematik, 4 tolak 1 jadi 3. Tidak. 6 rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, malaikat kita, hari kiamat, qadar tadi. Kalau 1 kita tolak, hancur keseluruhannya. Kufur kita oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa remeh dia? Ada fahaman kita banyak ustaz, sikit-sikit saja, tetapi dia melibatkan akidah. Kita nak bergaduh dengan orang pasal benda khilafiyah, buat masa. Bila berlaku khilaf, boleh kita pilih. Tapi akidah, kita boleh bergaduh. Kita ada grup orang Kristian. Kita boleh bergaduh dengan orang Kristian kerana melibatkan akidah. Grup Syiah, kita boleh bergaduh dengan Syiah kerana melibatkan akidah. Dia benci kepada sahabat-sahabat Nabi, dia mengkafirkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita boleh berdebat kerana dia melibatkan akidah. Tapi kalau melibatkan hukum akal yang khilafiyah, tanda tangan, tahlil, apa semua sekali itu benda khilafiyah, sepatutnya tak perlu kita ni bergaduh. Kerana kamu boleh buat, ada berdasarkan hadis-hadis Nabi, Nabi tak pernah buat. Kira kami nak buat, kami boleh buat kerana berdasarkan Nabi tak pernah larang. Tak ada yang melarang kita nak menghati dan sebagainya. Ini benda khilafiyah. Tetapi melibatkan akidah, kita boleh tak berdebat. Kita yang faham sekarang banyak. Syiah sudah berani. Dulu dia takut nak istilah Syiah, sekarang dia ada grup dia. Dulu grup Musakarah kita masuk. Mubah Musakarah, Ibu Wahdah Islamiyah. Musakarah ada lagi. Kita keluar daripada itu, kita masuk Wahdah. Berbeda, dia berani. Dia boleh berjumpa, kita berjumpa dengan kita tak ada apa-apa. Minum air sekali sebagainya, dia faham Syiah, kita faham Sunni. Kita bergaduh dalam bab hujjah. Ada Syiah ni satu fahaman yang rosak. Kadang-kadang kita jangan kita bahasa subuh. Saya subuh jamaah. Kadang-kadang kita ni kerana isu pandangan, ideologi, bergaduh sampai tak tunggu siapa. Ideologi, pemikiran. Bukan kita penting politik adalah bukan kita penting kerana dia melibatkan pemerintah sebuah negara. Tapi kita kena pasti akidah yang kita jaga. Boleh faham? Dan saya sebutkan masa sebelum Syiah sekarang dia masuk dalam politik, dia masuk dalam menjadi agama, dia masuk dalam jabatan-jabatan kerajaan. Mula-mula tuan-tuan tak pernah berdebat dengan dia, tuan-tuan tak pernah berjumpa dengan dia, tuan-tuan kata ada Syiah ni fahaman dia. Dia faham dia boleh merosotkan kita. Kita pernah buat kuliah di Jalan Semarang UTM situ. Pelajar-pelajar kita yang banyak terpengaruh dengan Syiah. Perempuan-perempuan yang mut'ah, kawin mut'ah, dipesokan oleh orang-orang Syiah. Terganggu kita, terganggu dakwah kita kerana dia masuk cara Islami, tapi dia rosakkan dalam ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sembahyang, kita sembahyang, dia sembahyang. Sembahyang kita tak sama dengan sembahyang dia. Dia puasa, kita puasa. Puasa dia tak sama dengan puasa kita. Dia pergi haji, kita pun pergi haji. Haji dia tak sama dengan haji kita. Dia buat sebagaimana orang Islam buat, tapi dia merosakkan agama Islam. Secara dalaman. Kerana dengki bab politik dahulu. Semasa zaman Nabi SAW hidup cerita sejarah. Syiah, kalau kita pandang sejarah, kita boleh kadakan dia, tapi dia pusing sejarah. Dia ambil ayat-ayat dia dekat-dekat dengan dia, dia ambil ayat Quran yang boleh dia pusing, dia bagi kepada kita. Kalau kita tidak tidak belajar mengenai agama secara detail, dipusing oleh dia. Ramai dari ramai pelajar-pelajar kita terpengaruh dengan ajaran Syiah. Dia saya juga berdebat, saya juga masuk sama-sama melayani kita. Ustaz Ali namanya, Walid, Ustaz Ali, Zul, orang Melayu kita yang terpengaruh dengan paham Syiah dan memang ada ekstrem Syiah. Ada sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Cuma kita tak dapat sekali masuk politik. Kita masuk, dia minat politik orang, dia minat politik orang. Kita tahu sebab kita masuk dalam dia. Ada kata kita pegang politik sekarang. Orang-orang kita semua kita berakidah kita bercerdas, bak fahaman, bak ideologi, kita nak
tegak pun boleh, tak ada apa-apa. Tidak disalahkan kerana kita letakkan kebaikan daripada yang tidak baik. Cuma jangan sampai kita bergaduh mencari dan sebagainya. Ya Syiah ni hari yang mula masuk sikit. Itu faham Syiah, faham lain. Tidak masuk daripada faham Wahabi dan sebagainya. Yang apa-apa yang boleh mengelirukan kita. Kenyataan yang boleh mengelirukan masyarakat. Kalau kita dengar pagi tadi dari Rikim atau Guru Syekh Nuruddin cerita dalam tajuknya salahkah aku mencintai ahli bait ahli khair. Asal tempat cerita kan ada rakan kita dia menyebut kita mengagungkan ahli bait selangkah kepada Syiah. Itu dia sebut dalam Twitter dalam kenyataan. Dia orang kenamaan, orang ada jawatan dalam negara, membelurkan masyarakat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut mencintai ahli bait atau mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat itu mungkin. Karena yang lebih mulia kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik, manusia yang terpilih, uswatun hasanah, patut kita contohi, patut kita kasihi, sehingga melibatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang tanya tadi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang kamu sehingga kamu kasih kepada Nabi lebih daripada kasih kepada orang lain. Dia tanya kita tidak beriman sebab kita kasih kepada keluarga kita kasih kepada orang lain, tidak sama dengan kita kasih kepada Nabi, kurang daripada kita kasih apa tidak lebih kita kasih kepada orang lain selain daripada Nabi. Maka jawabannya tidak berkurang iman. Yang tidak beriman, la yu'minu, tidak beriman, tidak sempurna iman kita. Kalau kita kasih kepada orang lain lebih daripada kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, kamu kasih kepada? Maka Sayyidina Umar menjawab, aku kasih kepada kamu ya Rasulullah, aku kasih kepada kamu lebih daripada segala-galanya kecuali diri aku. Maka Nabi kamu tidak beriman dengan sempurna. Maka dia sebut lagi sekali, aku kasih kepadamu ya Rasulullah lebih daripada segala-galanya dan lebih daripada diri aku sendiri. Sekarang kamu beriman kepada Allah SWT. Dan semuanya kasih kita kepada Nabi, cinta kita kepada keluarga Nabi, tidak pernah lebih daripada cinta kita kepada orang lain. Itu dipanggil iman kepada Allah SWT. Tiba-tiba ada rakan kita sebut cinta lebih kepada ahli bait selangkah kita kepada Syiah atau Syiah. Pandangannya boleh merosakkan pemikiran masyarakat. Lebih kita tidak setuju. Sampai cium dia, sampai peluk, apa enggak pergi sebenarnya melampau tentang. Tapi kalau cium tangan dia, peluk dengan apa enggak peluk, biasa-biasa nanti dibenarkan oleh Syiah. Sehingga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan keluarga Nabi ahli ulama dimuliakan. Seorang yang mengenali Imam Nawawi rahimahullah taala kita lupa nama. Tadi dia sebut seorang yang mengenali Imam Nawawi rahimahullah taala. Dia tengok dengan mata kepala dia Imam Nawawi. Yang seorang lagi tak tengok Imam Nawawi. Tiba-tiba yang tak tengok dia naik unta. Naik kenderaan, nampak seseorang yang pernah tengok Imam Nawawi. Pernah belajar Imam Nawawi, dia turun dari unta dia meraihkan kepada orang yang pernah tengok Imam Nawawi. Orang tanya, kenapa kamu turun pada unta kamu? Tidak layak bagi aku dulu di atas kenderaan. Sedangkan seseorang yang pernah tengok Imam Nawawi rahimahullah taala duduk di bawah, meraihkan, mentakzimkan alim-alim ulama yang pernah belajar dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi kita sudah sebut sebelum ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi alaihi wasallam. Adakah kita tidak boleh memuliakannya? Ada satu, ada dalam pemikiran kita, dalam suasana kita sekarang dipanggil tanpa sempurna. Fahaman begini, fahaman sebab itu saya ulang lagi sekali, setiap amalan kita, setiap perbuatan kita biar ada sandaran, biar ada hujah, biar ada dalil. Kenapa kau buat macam ni? Kerana begini. Kenapa kau buat macam ni? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini.
Kenapa buat macam ni? Kerana Al-Quran kali sebut pada kita begini, baru kita rasa puas hati. Di mana ada sah. Muslimin muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada pengajian kita. Ayat-ayat yang menunjukkan kelebihan berzikir tanpa terikat dengan waktu. Zikir seperti saya sebut, agama Islam ajar kepada kita suatu agama yang tidak sama dengan agama lain. Setiap benda yang kita buat ada doa dia. Seperti sebut biasa. Bangun pada tidur, selip mata, doa bangun tidur ada. Bangun nak mandi, doa masuk tandas ada, doa keluar tandas ada. Pakai baju, doa pakai baju ada. Tengok cepi, doa tengok cepi ada. Dah kendera ada. Doa yang kendera ada. Pergi tempat kerja ada, buka nak mula-mula. Apa-apa nak mula kerja ada, doa buka ada. Mula sembahyang doa ada, dalil dan sebagainya. Setiap perbuatan kita diajar oleh Nabi SAW doa. Doa itu dipanggil antaranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, panggil zikir, selawat sebagainya itu diajar oleh Nabi, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Dia kata adapun zikir itu memang dianjurkan pada setiap waktu. Zikir dianjurkan pada setiap waktu. Ini yang kita tak buat. Kita dizikir pas sembahyang dah, dari luar tempat kita pergi apa tahlil itu saja. Sedangkan dianjurkan setiap waktu. Bangun daripada tidur, doa daripada tidur. Kemudian duduk saja subhanallah yang disebut tadi, kalimah-kalimah yang pendek yang kita boleh ingat, tapi khasiatnya, ganjarannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala sangat kasih pada orang yang berzikir. Dia kata zikir, kita boleh zikir bila-bila masa, tak kira dari mana-mana pun bila-bila masa. Atas masjid ke, di luar masjid ke, naik kenderaan ke, mau meninggal dunia ke, datang kubur, kita tak cerita apa-apa. Dalil umum mengatakan tak ada apa. Dalil larang pun tak ada. Cuma Nabi tak pernah buat itu. Tidak semua Nabi tak pernah buat, kita tak boleh buat. Ada satu perbahasan ilmiah. Itu dia orang-orang kita baca kitab. Perbahasan ilmiah. Adakah perbuatan yang Nabi tak pernah buat, kita tak boleh buat? Tidak. Boleh kita buat. Dan kita ada perbuatan Nabi tak boleh kita buat. Tak sepatutnya kita buat. Ada yang diperbincangkan oleh saya supaya kita tidak keliru. Macam mana Ustaz Nabi buat, kita tak boleh buat ni? Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ditanya mengenai pokok taman. Pokok taman, saya cerita kat sini. Pokok taman, dia benih, dia akan kembang, akan besar. Sekiranya disenyawakan secara ambil benih jantan, tak benih perempuan. Orang ada pokok salak, bukan salah pokok salak tadi. Ambil salak jantan, tak salak perempuan. Kita buat sendiri. Kita nak bagi kepada ejen seperti serangga-serangga pun boleh juga, tapi tidak banyak. Maka orang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana pandangan kamu mengenai pokok taman ni? Ambil benih laki-laki, benih jantan, tak benih perempuan. Nabi kata, tak tahu itu kamu lah. Yang aku tak ada masa buat macam ni. Mendengar jawapan macam tu, pada tahun itu ada sahabat Nabi tidak buat, biasa dia buat. Ambil benih jantan, tak benih betina. Dia tak buat. Kerana Nabi semua macam tu. Kebetulan tahun itu taman tidak besar sana, tidak menjadi sana. Jadi tadi tidak besar, tidak segar. Komplain Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, karena kamu cakap macam ni lah, kami tak buat ni, menyebabkan benih kami tidak dapat hasil yang banyak. Kata-kata Nabi yang bersyukur itu tak dalam umur dunia. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Kalau kamu dah belajar dari saya begini-begini, buatlah. Tanya bukan kerja aku nak buat macam itu. Boleh buat. Adakah yang Nabi cakap buat Nabi tadi kita kata tak payah buatlah? Tidak, itu urusan kita. Walaupun Nabi tidak anjurkan kita buat, tapi dah kita reti dah. Kerana Nabi bukan urusan dia balik. Nabi sebut kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Boleh kamu buat dan sebagainya. Kalau kamu tahu dah, habis bunga jantan, tak tahu bunga betina, dia menjadi besar buah-buahnya, dia buatlah.
Boleh buat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak galakkan buat kerana Nabi bukan urusan dia. Kita boleh buat. Kemudian ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang yang 4 rakaat Nabi buat 2 rakaat. Sama sembahyang zuhur atau sembahyang asar 4 rakaat. Nabi buat 2 rakaat. Selepas Nabi buat, Nabi bagi salat lepas 2 rakaat Nabi tak salat Allah. Nabi ni betul-betul. Sebelum kata Nabi buat menceritakan dia. Nabi rasa dia tak kena. Nabi buat menceritakan dia. Lepas 2 rakaat sembahyang. Maka sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, ataksiru solat adalah solat, kamu memendekkan solat, kamu sampai wahyu kamu memendekkan solat, atau kamu lupa? Sahabat Nabi tanya. Maka Nabi tanya sahabat yang lain, ada betul apa yang dikatakan oleh Zulkarnain? Maka semua kata betul. Maka Nabi itu baru tambah 2 rakaat, kemudian Nabi sujud sahwi. Itu hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana Nabi sujud sahwi. Perbuatan Nabi yang lupa tak? Boleh buat. Nabi buat 2 rakaat, Nabi duduk dia, Nabi duduk baca solat, Nabi sadar, Nabi duduk baca ni, selamat jangan Nabi buat macam ni. Kita tak perlu buat. Walaupun perbuatan Nabi, boleh buat. Apabila kita syak dalam sembahyang kita, ambil 3 ke 4, 3 ke 4, ambil yang yakin, ambil 3. Tak perlu lah duduk. Kerana Nabi buat macam tu, tidak perlu. Walaupun Nabi pernah buat. Boleh buat semua. Tidak semua yang Nabi buat itu kita nak kena buat. Tidak. Kadang-kadang urusan biasa, manusia biasa, Nabi buat, kita tak perlu buat. Macam tadi Nabi lupa, Nabi macam ni. Kita pun lupa dan macam ni juga. Pas sembahyang dia macam ni. Seorang tanya kita, Nabi tak bersahabat tanya. Boleh buat sana semua. Itu kadang-kadang perbuatan Nabi yang Nabi buat, ada kadang-kadang kita tak perlu buat. Kadang-kadang perbuatan Nabi yang Nabi tak buat, boleh kita buat berdasarkan ada hujah, ada dalil yang mengatakan syar'i perbuatan kita, dan tak ada nas yang mengatakan tak boleh. Boleh buat. Macam kumpul Al-Quran sebelum ni daripada Utsman, Nabi tak ajar. Nabi kata jangan tulis daripada Al-Quran. Nabi tak suka kumpul, tulis je. Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang takut orang lain, orang tua-tua meninggal dunia, orang hafal-hafal meninggal dunia, kemudian berperang, mengandung negara lain, mati dan sebagainya. Menyebabkan Al-Quran tidak dibukukan, kita sekarang tak boleh baca. Maka ulama-ulama dulu, tadi nak Umar tak berfikiran macam tu, tulis Quran. Zaman Nabi tak ada dalam masa apa benda buku Al-Quran, sehingga dibakar. Rosam lain dengan rosam dia, kita bertukar dengan bacaan-bacaan yang kita bagi bacaan-bacaan selain daripada bacaan Hafs Ibnu Asim kita baca. Dikumpul tak rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cerita-cerita itu sampai kita sekarang. Tidak diajar oleh Nabi, tidak dibuat zaman Nabi, tapi oleh syarat dia. Kalau kita buat macam tu, anak-anak kita tak boleh hafal Quran, orang kita tak boleh hafal Quran, maka perbuatan tadi dimudahkan oleh Allah. Lewat itu di antara hujah dalil. Nabi tak pernah buat, kita buat, takkan di masa ada selama mana syariat membenarkan. Macam zikir tadi, Allah sebut wala zikrullah akbar, Allah kamu zikir kepada Allah. Zikir mana-mana pun boleh, nak zikir mana-mana. Boleh buat zikir mana-mana pun boleh, tak ada apa-apa. Tidak jadi satu masalah. Kalau tak ada nas yang patutnya mengatakan jangan berzikir. Nas berzikir ada. Kita kena berbuka kita kata semua yang dibuat oleh Nabi, semua yang dibuat oleh sahabat kita kena buat semua, tidak semestinya. Kadang-kadang nak buat dalam urusan Nabi, kadang-kadang kita buat kerana di zaman Nabi tidak berlaku macam itu. Di zaman Nabi sehingga Syekh dulu sebut, kalau di zaman Nabi ada motor, ada kereta, Nabi tak akan naik unta. Karena kereta lebih senang, apa-apa motor lebih senang daripada unta, dan kenapa balik gek. Kereta tak seru gitu, kata aja. Karena Nabi pilih pada kesenangan. Cuma pada zaman Nabi tak ada kereta, Nabi naik unta. Sebab itu Nabi ajar kepada kita doa naik kenderaan, bukan doa naik unta. Dia tahu dah masa depan kenderaan bukan sekadar unta saja, boleh jadi kereta, boleh jadi benda lain, boleh jadi benda lain. Nabi ajar doa naik kenderaan, saya kenderaan, bukan orang naik mobil, unta, tidak. Karena Nabi tahu kenderaan bukan sekadar binatang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musliman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Subhanahu wa taala sebut lagi tadi wala dzikrullah akbar, dan akan berzikir kepada Allah yang sangat besar. Saya sebut kepada diri saya sendiri. Kita ni tahu ada orang tak tahu bab zikir, semua tahu. Cuma kita tak buat. Kerana kita dah anggap ibadat ni mesti ada tempat yang khusus. Nak kena hadap kiblat, nak kena ambil air sembahyang, nak kena sorak-sorak baru boleh berzikir. Tidak. Zikir ni tak ada air sembahyang boleh zikir. Dia tidak berdosa, sunat saja ambil air sembahyang dan berzikir. Ada membaca Quran, baca Quran. Zikir antara zikir baca Quran. Dan baca Quran tak ada air sembahyang dibenarkan oleh syarah. Harus. Cuma ambil air sembahyang punya sunat. Sentuh dia tak boleh wudu dia. Quran tak boleh sentuh. Tak boleh tanggung dia kerana kita tak ada wudu. Tapi kalau nak baca, ada kat telefon kita nak baca, tak ada apa-apa. Telefon kita tu bukan Quran. Telefon kita bukan Quran. Satu juzuk atau satu profil, satu benda dalam dia bukan Quran ni. Satu Quran itu bagi Quran. Surah tafsir disebut di dalam tafsir ayat Quran. Tafsir yang melebihi daripada ayat Quran, maka dia boleh dibawa pada orang yang tak ada sebanyak. Kerana dia bukan Quran, bukan besar dia Quran saja. Beri faham. Dan zikir pun sama, tidak perlu kata yang khusus. Sunnahnya khusus. Tak kena ada sembahyang. Dari segi keberkatan dia, ada arah kiblat, ada kaya mesti. Kemudian kita khulwah sendirian, duduk dalam masjid ke, duduk di tempat-tempat mana dia muncul-muncul mana ke, zikir Allah, dia lebih menghadirkan hati. Itu lebih afdal. Tapi nak buat tidak menghadap kiblat, tak ada wudu, sambil berjalan, hukumnya adalah di mana kita duduk nyanyi benda-benda yang tidak apa-apa, tidak mendatangkan manfaat. Baik kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masa naik kereta zikir kepada Allah, masa berjalan dan pergi tempat kerja zikir kepada Allah. Banyak masa-masa kita duduk saja, mulut saja, zikir kepada Allah. Allah syukur. Karena kita jarang buat tersebut. Kita kena buat. Sama sekarang sama cakap tak ada, sama buat. Dunia ada kiamat. Itulah terlalu banyak sekarang. Kalau tak isikan dengan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah zikir sebagainya, dada-dada kita ini boleh jadi kita akan jadi malas, boleh kita akan jadi tak malas nak pergi tempat belajar, malas nak sembahyang, lewat-lewat ke sembahyang. Kerana apa? Apa fitnah di sekeliling. Bangun tidur, dia tengok handset daripada tengok Quran. Boleh buat, sudah mandi tengok handset, dah pergi kerja tengok handset. Jadi banyak. Kalau kita tidak isi jiwa kita dengan kalimah-kalimah baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi lama-lama handset segala-galanya. Lewat sembahyang kerana handset, lewat makan kerana handset, kerana handset, kerana tak sebab tak erti mengenai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan salah dan handset, tak ada apa-apa. Boleh jadi kebaikan kepada, keburukan kepada. Kalau kita buat baik, dapat baik, dapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sangatnya baik, tentang hari ini baik dan sebagainya, kita push kepada orang lain. Setiap kali kita push dapat pahala. Tapi kalau dapat benda yang tidak baik, kita tak payah pula, mati tidak. Dapat pahala, kita kena menghalang daripada perbuatan yang tidak baik. Kalau kita push benda yang tidak baik, dapat dosa. Serah pada kita. Dan kata handset dia adalah haram, tak boleh. Cara penting. Macam TV, macam radio dan sebagainya. Kalau kita buat benda baik, dapat baik. Kalau buat benda tak baik, dapat benda tak baik. Boleh faham? Ingat, kita di akhir zaman jangan banyak bercakap, banyak buat. Banyak buat. Cakap lama dah kita bercakap, buat saja. Banyak kita tahu tapi kita tak buat. Sekarang masa buat. Fitnah selalu banyak. Sesuatu saya barang banyak tersebut, selalu banyak masalah-masalah yang berlaku sekarang ini yang boleh meluahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fazkuruni azkurkum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah sebut fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepada aku, pasti aku akan ingat kepada kamu. Ini kadang-kadang kita secara sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suruh kita ingat kepada dia. Kalau kita ingat kepada dia, Allah jawab terus, azkurku, pasti aku ingat
Ingat pada Allah. Allah di segala-galanya. Allah yang beri penyakit, Allah yang beri penyembuh, Allah yang beri miskin, Allah yang beri kaya, Allah yang beri kita di segala susah, Allah yang beri kita di lapar tenang. Segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah sebut fazkuruni, ingat aku. Macam mana ingat aku? Baca Quran. Macam mana ingat pada aku? Zikir kepada Allah. Macam mana ingat pada aku? Buat yang aku suruh. Azkurkum, pasti aku akan ingat kepada kamu. Kalau kita kasih kepada kekasih kita, apa yang kita buat? Semua kekasih kita buat, kita akan bagi. Dia nak telefon, kita bagi telefon. Dia nak duit, kita bagi duit. Karena kekasih kita, karena buah hati kita, ada kita, ada isteri kita, ada kekasih kita. Allah akan jadi kekasih kita sekiranya kita selalu ingat kepada dia. Kalau saya nak sebut yang setiap masalah ke bumi ini, tak ada masalah yang tidak boleh selesai. Boleh jadi selesainya kita buat benda tu, buat benda ni. Yang kedua, yang pertama, ingat pada Allah. Fazkuruni, ingat pada aku. Azkurkum, aku akan ingat pada kamu. Apa lebih Allah ingat pada kita? Kita minta, dia akan bagi. Boleh mana kita doa, dia akan makbul. Kadang kita ingat pada dia, Allah ingat kepada kita. Apa faedah kalau kata ingat pada kamu, siapa minta kita dia tak bagi dia? Cakap asal kita bercakap macam tu. Mesti kalau Allah ingat pada kita, dia akan beri rahmat kepada kita. Dia akan beri petunjuk kepada kita. Dia akan beri kelapangan kepada kita. Dengan syarat kita ingat pada dia, mohon kepada dia, minta kepada dia. InsyaAllah permintaan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut sendiri, azkurkum, apa ingat. Ingat kita kepada Nabi, Nabi ingat kepada kita. Sebab itu kata-kata yang saya terkesan juga. Kalau kita ingat kepada Nabi ini biasa saja, kerana kita umat Nabi Muhammad. Tetapi perkara yang luar biasa, Nabi yang boleh ingat kepada kita. Saya buat contoh gini kan. Negara kita sekarang didatangi oleh Obama. Habis dia jalan kerana dia seorang pendatang. Sekarang kita seluruh dunia kenal Obama. Abang kenal Obama kan? Kenal Obama. Obama kenal. Boleh saya kata semua. Apa sayur dia je. Sepatutnya kita kenal dia kerana dia pemimpin antara bangsa. Dia begini, kita kenal dia. Tapi adakah dia kenal kita? Namun kita tak ingat. Kita boleh tahu apa, kita kenal. Kalau dia boleh kenal kita, ini saya sebut. Kita kenal dia biasa dah, dia orang besar, dia orang masyhur. Masyhur dengan jahatnya pun dia ingat. Dia cakap, ingat tolu dia pun dia. Biarkan orang negara-negara Islam pasti dibom, dirampas, dia saja. Lagu bom sikit di Perancis bisa ya tiap-tiap hari lagu tak ada bising. Tolu dia. Tapi kita boleh kenal. Tapi kalau dia boleh kenal kita, luar biasa. Tak payah pergi jauh lah. Itu najib kita, PM kita. Kita kenal dengan dia PM kita. Kalau dia boleh kenal kita, boleh buat apa? Boleh buat. Dia kenal kita. Kalau kita kenal dia biasa-biasa saja. Kerana kita ni di bawah pemimpin dia, dia atas, kita di bawah. Kita kenal dia biasa-biasa saja. Kalau selalu keluar surat khabar, selalu keluar TV, orang bercakap. Tiba-tiba dia kenal kita, sangat luar biasa. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Kalau kita kenal Nabi, kita selawat kepada Nabi, itu biasa saja. Kerana dia ni Nabi, kita ni hamba dia. Sepatutnya kita tahu dia, tiba-tiba Nabi dia kenal kita. Akhirnya Nabi panggil kita. Bang, ke sini bang. Saya nampak abang gini-gini, masuk dalam. Sangat-sangat luar biasa. Boleh mana? Tak siapa kita, Nabi nak kenal kita ni. Selawat, malas. Berzikir, malas. Berzikir-zikir, orang marah. Selawat sikit, orang kata bid'ah. Boleh mana? Kita pun tidak buat. Bagaimana Nabi nak kenal kita? Tapi kalau Nabi kenal kita, sudah pasti kita ada sesuatu yang dibuat, yang kita buat menyebabkan Nabi kenal kita. Antaranya fazkuru di azkuru. Kamu ingat pada aku ingat pada kamu. Itu secara naluri macam kalau kita ingat pada seseorang, sudah pasti orang itu akan ingat pada kita. Kita ingat pada Allah, Allah lebih-lebih lagi ingat pada kita. Ingat pada Nabi,
Nabi lebih-lebih lagi akan ingat. Asalnya kita ingat pada dia. Fazkuruni azkurkum. Boleh faham? Hari kita kena faham. Apabila Nabi kenal kita, Allah Subhanahu Wa Taala ingat pada kita. Seperti kita sebutkan tadi, setiap masalah di muka bumi ini ada masalah, ada penyelesaiannya. Cara penyelesaian terbaiknya mengadu kepada Allah. Ya Allah lah segala-galanya. Allah buat dia tu apa-apa garang. Oh ya Allah, dia tu garang sana. Lembutkan hati dia. Kita benar-benar semua di tangan Allah. Allah buat macam tu, dia jadi lembut. Allah buat macam tu, dia jadi baik. Allah buat macam tu, dia akan buka apa-apa pintu keberkatan kepada atau pintu hidayah kepada seseorang. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita nak usaha. Jangan tidak usaha pula. Apa nak makan serah pada Allah. Nama kasih itu kita nak ada usaha. Allah bagi kita akan fikiran, Allah bagi kita tangan besar-besar bukan untuk berzikir saja. Kalau berzikir kan besar ni beri tangan untuk berzikir je. Cuba kerja, bagi tangan kepada kita. Jangan kamu ingat Allah sekali-kali kita bukan nak buat. Kalau Allah tak betul kamu nak cerita apa kita henti. Allah buat kamu ada akal fikiran. Buat sendiri kan. Semua nak makan suruh Allah suap. Tak sehingga kamu suruh Nabi ajar. Tak perlu itu masalah. Kamu sendiri kamu bukti apa yang kamu Azan. Azan. Terus dia. Muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana masa sudah sampai, mana kita buat penutupan. Mari kita ada solat hajat untuk saudara kita. Itu mudah besar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kepada yang berhajat. Akhir dia penutupnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah dia Nabi Yunus dia termasuk orang yang bertasbih, tentulah ia akan kekal berada dalam perut ikan sehingga hari kiamat. Firman Allah dalam surah As-Saffat. Akhirnya ceritanya Nabi Yunus alaihissalam kekasih Allah Nabi Rasul berdakwah pada kaum. Apabila berdakwah kepada kaum dia kadang-kadang melampaui batas. Tidak dengar cakap Nabi Yunus. Kan Nabi-Nabi sebelum kita apabila buat suatu perkara maksiat, satu perkara dosa, Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan bala terus kepada. Menyebabkan Nabi Yunus ni bukan lari daripada dakwah dia, bimbang takut Allah Subhanahu Wa Taala kenakan bala kepada dia. Dia cabut awal. Dari awal bimbang takut Allah kenakan bala. Dan Allah tidak setuju dengan perbuatan dia. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dimakan oleh ikan. Dimakan oleh ikan. Mukjizat Nabi Yunus tidak hancur dalam perut ikan. Tidak hancur. Macam kita makan nasi, makan berat, dia tidak keluar berat, kita buang air, dia keluar najis, dikisar, diproses dalam perut kita. Tapi Nabi Yunus tidak berat pada Nabi Yunus. Dalam perut ikan yang gelap gelita, yang bau tak payah bercakap dah. Ada ikan gosok gigi dan sebagainya, tidak dikisar, tidak dihadapkan oleh perut ikan. Sebab Nabi Yunus bertasbih, dia berzikir, fadilah zikir, berzikir kepada Allah. Sehingga Allah sebut kalau Nabi Yunus tidak bertasbih, tidak masuk Allah musabbihin, tidak bertasbih kepada Allah, nescaya dia kekal dalam perut ikan. Kalau dia bertasbih, ikan tidak boleh hancurkan dia. Kalau sebut tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang tasbih, ya Allah, ya Allah, aku orang zalim, aku orang zalim. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dimuntahkan ke tepi pantai. Nabi Yunus hidup dengan hasil kerana apa? Kerana sabbihu tasbih. Kerana berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ingat puasa zikir tak ada puasa. Sehingga Nabi Yunus berzikir, ikan tak hancur makannya. Puasa apalagi puasa zikir. Kalau kita sekarang puasa zikir, power zikir pada Allah banyak pada kita. Bila banyak pada kita, tak payah cakap lah. Bos ingat pada kita, apa yang kita minta dia akan bantu. Apa yang kita nak dia akan bantu. Ketua segala bos adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kepada dia, karena kita
Dia ingat kepada kita. Dia ingat kepada kita karena kita ingat kepada dia. Kita minta dia akan, insya-Allah dia akan. Ya. Akhirnya secara penutupnya, jangan lupa kita berzikir. Sekurang-kurangnya 10 kali, 1 kali makhluk. Kurang-kurang la ilaha illallah. Atau malas sangat Allah. Malas sangat. Malas sangat Allah. Apabila berat mulut sangat sebut Allah, sebut Allah. Awal dia Allah. Kalau orang tadi kan ada zikir hak, al-haq, dia yang sebenar, Allah yang sebenar, Allah yang sebenar. Ada dia. Zikirlah kita apa pun, asal ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah-kalimah jadi sebut dalam Nabi alaihi wasallam ataupun kita sebut Allah sangat besar kelebihannya, sangat besar fadilahnya, antara fadilahnya bertaburan sebenarnya hadis Nabi alaihi wasallam. Setiap zikir kita ni dia bertaburan di tempat-tempat kita. Kalau kita boleh nampak sebut Allah, dia akan ada Allah dia bertaburan. Macam mana? Anak-anak dia sebut. Fahim dan berterabur. Kita tak nampak sebab kita tidak boleh tengok Allah sebut Nabi sendiri. Saya buat satu contoh. Kalau kita rawat orang yang sakit gangguan, kita nak masuk dalam surau, dia tak nak pergi dalam surau. Kenapa dia tidak pergi dalam surau? Dia tak nak pergi. Apabila dia masuk, dia kata, masa lain lah Ustaz. Dia benar. Kalau kita orang sakit, kita cakap macam tu. Terasa macam mana? Dia kata, saya malas. Bila saya masuk, saya jadi tak ada rasa malas. Kerana di sebuah ulama-ulama dalam kawasan surau ni, lalu kita zikir kepada Allah, membaca ayat Quran, membaca tasbih dan sebagainya, dia ada banyak molekul kalau kita sebut bahasa sainsnya, ataupun berterbangan kalimah yang kita sebutkan menyebabkan makhluk halus yang jahat itu tak nak masuk dalam surau. Itu dipanggil kuasa zikir. Kuasa. Cerita panjanglah bab air dan sebagainya. Kita cerita lagi. Air sebut zikir macam mana. Zaman Nabi awal dia air Nabi itu boleh jadi air sama dengan air lain. Itu kita akan bincang sebab. Seolah lagi sekali untuk diri saya sendiri, berzikirlah kita kepada Allah dalam bahasa yang kita ada. Allah kita 60 tahun, 70 tahun, zikirlah kepada Allah. Ajar masa belum tidur sebab Allah. Biar tidur kita dengan kelima. Bawa kereta, Allah. Selawat kepada Nabi. Banyak Allah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kita ada kelebihannya. Banyak ada power. Cuma Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, bukan kita zikir kerana ada power itu tidak, kerana ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir dan power tidak. Kalau nak bagi apa bagilah, cuma kita ingat Allah Subhanahu wa taala dan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat sendiri ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina